Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Adib Azhari bin Daud, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang dihormati Tuan Haji Miswan bin Yunus, Diusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang juga berbahagia Insinyur Hajah Nazatul Shimah binti Muhammad, Balan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, barisan ketua jabatan, kebahagiaan yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Haji Samsudin bin Mahdi, penolong pengarah Seksyen Latihan dan Pembangunan Kerjaya UPPK BPI di Pejabat Pendidikan Agama Daerah Johor Bahru, seluruh warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, tuan-tuan, warga bandaraya dan sesiapa sahaja yang dapat bersama-sama kita dalam secara langsung program pembudayaan Al-Quran dan tazkirah secara live streaming jatuhnya pada hari ini, hari Khamis 24 Jun 2021 Masihi, bersamaan dengan 13 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama sekali lagi pada pagi ini dan insya-Allah kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 58 yang akan dipimpin oleh Fadil Ustaz Haji Samsudin bin Mahdi. Dan sebelum itu marilah sama-sama kita berselawat tafrijiyah dan kita berzikir Asma'ul Husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal وغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج
وتجال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بأعداد كل معلوم له اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحسن القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, sama-sama kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Samsudin bin Mahdi dan insya-Allah terjemahannya akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Mustafa bin Kamil insya-Allah. Mulai ayat yang ke-58 dalam surah Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mulakan dengan bacaan Ummul Kitab di Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai. Dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk yang merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu balak bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik yakni menderhaka. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر
فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya. Maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan balak bencana kerosakan di muka bumi. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض ومن بقلها وكثائها وفومها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق
ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayuran dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan adas yakni kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke Badar, kerana di sana kamu boleh dapati yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpikan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ia disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berhormat Datuk Adib Azhari bin Daud, Datuk Bandaraya, Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, rakan saya Tuan Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman, tuan-tuan Ustaz Aiman, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita sama-sama dapat mengalunkan bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sama-sama mengalunkan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berzikir, kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang berlaku pada hari ini, apa yang berlaku sebelum ini dan akan datang, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak yang sedang berlaku. Hampir tahun yang kedua, wabak ini masih lagi menular, khususnya dalam negara kita.
kita berselawat, Allah Ta'ala akan angkat apa yang berlaku, wabak yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, wakil kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, kita nak berkongsi tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar tadi kita mengalunkan, kita membaca ayat 58 sehinggalah ayat 61 di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita keadaan di kalangan Bani Israel yang banyak mengomel, yang banyak menolak apa yang berlaku, ajaran, ajakan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memaparkan kepada kita peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita terhadap kecuaian, terhadap ketidakpuasan di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam, di kalangan Bani Israel. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita melihat ayat yang ke-60, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi, wa izistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata 'asharata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, Allah Taala berfirman kepada Bani Israel, wa izistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam memohon air untuk kaumnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, gitulah hebatnya kesabaran yang ada pada Nabi Musa alaihissalam, permintaan demi permintaan yang dilakukan oleh umat Nabi Musa di kalangan Bani Israel, meminta agar mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang air. Lalu Nabi Musa alaihissalam bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa istasqa Musa. Di sini kalau kita lihat, istasqa itu memberi maksud hanya digunakan untuk keadaan tidak mendapat air ataupun hujan tidak turun. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan wa istasqa. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Bani Israel tentang apa? Tentang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Bani Israel. Dengan terkabulnya doa yang dipohon, yang dimunajatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Termasuklah kita pada hari ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala angkat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan wabak yang sedang berlaku. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kita berdoa, Allahumma rfa'nal qahta wal ghala wal wabak. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diangkat, dihilangkan wabak yang sedang menular. Ini perkara yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah masuk tahun yang kedua. Sabar, tetap sabar. Doa teruskan. Di samping kita menjaga, mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan wabak itu terus menular. Jadi apa yang berlaku kepada umat Nabi Musa alaihissalam di kalangan Bani Israel? Mereka bermohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta air. Sebab mereka melarikan diri daripada Fir'aun, laknatullah alaih, di padang pasir, di padang Sahara. Dalam perjalanan itu mereka kehabisan, dah tak ada dah minuman, makanan. Lalu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui siapa? Melalui Nabi Musa alaihissalam. Wa izistasqa Musa liqaumihi. Lalu Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan, agar dikurniakan kepada mereka air. Inilah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada siapa? Kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Doa yang dipohonkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala,
pertemukan, agar Allah Subhanahu wa taala keluarkan, agar Allah Subhanahu wa taala datangkan sumber air. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berlaku dalam perjalanan jauh itu sudah barang tentu mereka tidak bertemu dengan air di padang sahara, mana ada air. Mana ada air, sumber air yang agak terbatas. Lalu apabila mereka bertemu, maka Bani Israel itu bising, mengomel, melepaskan kata-kata yang menunjukkan ketidakpuasan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kami ini dibawa ke sini, kenapa kami dan mengapa? Inilah yang berlaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang perangai sifat Bani Israel. Perangai Bani Israel. Bangsa di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, faqul nadrib bi asakal hajar. Maka disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam agar apa? Agar pukullah di batu tersebut dengan tongkatmu, wahai Musa. Ini satu perkara yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, tongkat ataupun mujizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqul nadrib bi asakal hajar. Di sini menunjukkan bahawa ada segelintir di kalangan kita bertabaruk. Bertabaruk. Kita mengambil barakah, benda, perkara, pakaian yang ditinggalkan oleh alim ulama, oleh Nabi SAW. Kadang-kadang kita jumpa ridak Nabi SAW. Kita ambil barakah. Itu dari sudut pandangan ulama-ulama yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah membenarkan, membolehkan melakukan tabarruk. Walaupun ada segelintir di kalangan ulama-ulama yang menolak. Tetapi kita di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah membenarkan. Jadi janganlah sampai kita menghukum, mengatakan bahawa orang yang bertabaruk itu hukumnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu menggunakan tongkat. Kalau kita mengambil faedah, peninggalan orang-orang soleh, peninggalan orang soleh, contohlah sebagaimana saya katakan tadi, pakaiannya, ataupun sebarang apa yang dilakukan, digunakan, contohlah bekas minumannya, kita mengambil barakah boleh dibenarkan dalam Islam. Kembali kepada ayat yang tadi, faqul nadrib bi asakal hajar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar apa? Agar memukul, menggunakan tongkat itu di batu. Ada ulama-ulama mengatakan bahawa batu tersebut merupakan batu yang menyembunyikan pakaian Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa alaihissalam berqada hajat, melakukan qada hajat, lalu disembunyikan, batu itu menyembunyikan pakaian Nabi Musa alaihissalam. Mengadu kepada Allah. Lalu Jibril mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahawa batu itu telah menyembunyikan pakaian kamu. Di sinilah menunjukkan bahawa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mujizat yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada segelintir ulama mentafsirkan begitu. Apa yang berlaku sidang penonton, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam terhadap batu tersebut, fanfajarat min husnata asyrata aina, lalu memancarlah daripada batu tersebut 12 mata air. Nak menunjukkan kepada kita bahawa 12 mata air itu menunjukkan kepada kita ada 12 kaum. 12 kaum yang mengikut Nabi Musa alaihissalam. Adilnya Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Allah Subhanahu wa taala membahagikan setiap mata air itu kepada 12. Kalau anda kata satu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin berlaku kekicuhan.
Jadi Allah Ta'ala adil bagi satu kaum ni satu bata air. Hingga kan terpancar 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Sungguh tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahu air mata satu ni siapa punya. Mata air yang kedua siapa punya. Ini kadang-kadang sifat manusia. Kalau boleh dia semua ambil. Ini kena hati-hati. Tamaknya manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadili. Bila Nabi Musa AS memukulkan tongkatnya di batu, terpancarlah 12 mata air. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta, makanlah. Kulu washrabu min rizqillah. Makanlah, minumlah daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada mereka. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala suruh mereka makan, suruh mereka minum, makan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ulama mengatakan bahawa dalam tafsir ini mengatakan manna wassalwa. Manna ni apa tuan-tuan? Manisan. Manna ni namanya manisan. Salwa ni burung puyuh. Siapa nama salwa tu burung puyuh lah. Manna tu manisan. Manisan yang ditafsirkan oleh ulama-ulama, kalau tuan-tuan merujuk dalam tafsir Ibn Kathir, menjelaskan dalam kitab Safatut Tafasir pun ada juga yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali Sobuni, baru saja meninggal dunia tuan-tuan. Yang almarhum Syekh Muhammad Dr. Muhammad Ali Sobuni baru saja meninggal dunia ketika usianya 93 tahun. Inilah salah satu kitab yang beliau karang, yang Safatut Tafasir. Juga menyatakan bahawa manna itu apa? Sejenis manisan. Manisan ni keluar ketika fajar. Waktu fajar tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tempohnya tak lama. Manisan tu turunnya daripada langit tak lama. Dia hinggap disinggah di apa ni, tumbuh-tumbuhan renek. Seperti jadi makan mengikut keperluan. Berapa banyak? Kalau katakan nak katakan kita contohlah makan 500 gram. Itulah cukup. Tak boleh ditapau. Kalau anda kata ada segelintir Bani Israel yang tapau, dibungkus, nak bawa bekalan makanan tersebut, maka bertukar. Manisan tadi bertukar menjadi busuk. Inilah dia. Apa yang dinyatakan oleh ulama-ulama bahawa ada tempoh manisan tersebut. Ada yang mengatakan manisan tersebut madu. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa manisan itu berbentuk macam seperti kapas yang manis. Inilah dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kepada Bani Israel. Istimewanya Bani Israel. Walaupun diberi minuman, walaupun diberi makanan, namun mereka tetap berdegil, tetap mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan itu saja, malah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kepada mereka itu salwa. Salwa itu apa? Burung puyuh. Ada segelintir masyarakat kita mengatakan, Ustaz, mana ada burung puyuh di Mesir? Betul tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tetapi kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan kepada kita apa pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh datangkan, boleh hasilkan kepada mereka. Walaupun dari sudut akal kita mustahil, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mustahil. Jadi salwa itu merupakan burung puyuh yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan. Siap tinggal makannya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Inilah Bani Israel istimewanya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, minta kepada Allah turunkan makanan turun dari langit. Namun mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kulu washrabu min rizqillah. Makanlah apa yang ada mereka perolehi, iaitu manna wassalwa, makan. Manisan dan burung puyuh. Mereka komen nasib benda ni saja wahai Musa. Komen tuan-tuan. Macam kita jugalah.
Asyik bubur apa ni, bubur lambuk je tiap-tiap hari. Contoh bulan Ramadan, tak ada ke bubur lain. Jadi manusia ni sering mengomel, sering tidak rasa syukur kepada pemberian yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala ingatkan kepada kita, inilah perangai di kalangan Bani Israel. Kaum Nabi Musa alaihissalam yang menolak, yang mengingkari. Diberi air pun bising, diberi burung apa nama ni, burung puyuh manisan pun mereka tetap tidak mensyukuri pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyatakan kulu washrabu min rizqillah, makanlah, minumlah daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Lalu Allah Taala nyatakan lagi, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan melakukan kerosakan. Peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyaknya berlaku kerosakan, maka Allah Taala turunkan ujian demi ujian kepada kita sebagai hamba-hambanya, supaya sentiasa beringat. Termasuklah apa yang sedang berlaku, COVID-19 ini, ujian peringatan daripada Allah. Bila turun COVID ni, bila walaupun ada segelintir yang mengatakan COVID ini dicipta oleh manusia, virus yang dicipta oleh manusia, tapi kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala izinkan. Allah Subhanahu wa taala yang izinkan. Walaupun andaian demi andaian yang dilakukan oleh segelintir manusia, tapi kita ingat bahawa Allah Ta'ala yang mengizinkan. Dan setiap perkara yang berlaku itu sudah barang tentu ada hikmah. Jadi ada segelintir yang bila Allah Ta'ala uji rasa syukur. Supaya kenapa? Kerana terus mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga, malangnya ada juga segelintir yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak rasa insaf dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan melakukan kerosakan. Maksudnya apa, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah? Janganlah balas berbagai nikmat itu dengan kemaksiatan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak, tapi dibalas dengan melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang perangai Bani Israel. Allah Taala anugerahkan nikmat-nikmat, namun akhirnya mereka melakukan kerosakan, mereka melakukan kemaksiatan. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak boleh sabar dengan satu macam makanan saja. Sebagai masa ketengahan tadi, ta'amin wahid. Mereka komplain. Ini je makanan yang ada ke? Allahu Akbar. Jemu kami. Asyik makan apa? Manna wassalwa. Makan manisan, makan burung buyuh. Burung buyuh tu kalau goreng kunyit Haji Mustafa. Sedap kan? Dah lama dah kita tak makan di kedai-kedai makan kan. Rasa rindu pula. Kalau ada makan makanan seperti itu, Masya Allah. Kadang-kadang kita lupa lupa dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi mereka ini komen. Mereka kata kepada Nabi Musa alaihissalam, kami tak boleh sabar. Asyik makan tu je. 24 jam itu je. Manna wasalwa, manna wasalwa. Tak ada lain ke? Tak ada ke makanan lain? Burung buyuh. Kita alhamdulillah masyarakat Malaysia ni, di kalangan kita ni makan nasi. Tak ada pun orang komplain. Nasi je. Alhamdulillah. Jadi kita, masyarakat kita dibagi nasi pun tak ada masalah. Alhamdulillah. Walaupun nasi dengan kicap alhamdulillah kita tetap boleh makan. Walaupun mungkinlah seleranya kurang.
Biasanya yang makan nasi putih tu dengan kicap, biasa orang tak berapa nak sihat. Kita ni alhamdulillah sihat. Moga-mogalah dapat menikmati kesihatan itu dengan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka komplain kepada Nabi Musa, kami tak boleh sabar. Ini aja ke makanan yang kau berikan, yang Allah Taala berikan kepada kami, manna wassalwa, manisan dan burung puyuh. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Sebab itu mohonkanlah kepada kami, kepada Allah, agar dia mengeluarkan lagi kepada kami apa yang ditumbuhkan di muka bumi ini, seperti apa, mim baqliha, iaitu sayur-sayuran. Kita ni, manusia ni, dia tak cukup satu, dia nak dua. Dapat dua, nak tiga. Nak tiga, nak empat. Nak lima, dah macam-macam. Dia tidak boleh, satu jenis menu je. Tak boleh. Dia nak berbagai menu. Hari ni katakan, sebab tu masa PKP yang ketiga, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ada segelintir masyarakat kita yang bagi idea. Tiap-tiap hari makan telur, tapi telur tu dimasak mengikut menu yang harian yang berbeza. Hari ini telur masak kurma, besok telur masak kari, lusa masak kicap. Ada dia punya selama 28 hari tu dibagi menu-menu yang berbeza. Walaupun asasnya adalah telur. Kreatif juga orang kita ni. Nak menenangkan kita dalam keadaan COVID, dalam keadaan PKP 3.0. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka sayur-sayuran, mim baqliha wa qithaiha, timun, mentimun. Asyik makan manisan saja, asyik makan burung puyuh, bagilah yang lain. Inilah yang berlaku kepada Bani Israel. Kemudian mereka kata lagi, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihi wafumiha, iaitu apa? Bawang putih. Arab ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sewaktu saya mengikuti, memerhati, belajar di sana di Mesir, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka cabut bawang putih itu daripada ladang mereka tak payah basuh, terus masuk dalam mulut tuan-tuan. Bawang putih. Kita tuan-tuan nak makan bawang putih mentah tu minta maaf. Kalau nak makan begitu saja memang tak boleh, tak ada selera. Tapi masyarakat Arab, Masya Allah, mereka mampu. Macam makan koci tuan-tuan. Agak-agak kalau suruh Haji Saleh makan mentah-mentah boleh ke tak? Rasa muntah kot dia. Tapi masyarakat Arab biasa, tak ada masalah. Masyarakat Arab tak ada masalah. Mereka mampu makan begitu saja. Sebab tu tubuh badan mereka tuan-tuan sangat tough. Kalau disenggol kita terpelanting tuan-tuan. Sebab apa? Makan mereka semua kebanyakan segar. Kalau minum susu tu, susu lembu, susu kambing tu diperah tuan-tuan, terus minum. Bismillah terus. Kita kena rebus. Kena tapis. Rebus, masak, campur dengan sedikit manisan. Barulah boleh minum. Tapi masyarakat Arab tidak. Mereka minum terus. Perah-perah terus minum. Saya tanya Ustaz Aiman lah. Inilah suasana di kalangan masyarakat Arab. Jadi mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam apa dia? Wa qithaiha wa fumiha. Mentimun, bawang putih, wa adasiha. Apa nama ni? Kacang. Masya Allah. Kacang adas. Ini yang mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi adalah dia punya bahan-bahan makanan yang berbeza-beza, menu yang berbeza-beza. Taklah setiap hari makan makanan yang sama. Kemudian apa lagi? Wa basaliha, bawang merah. Bawang merah. Bawang merah tu mereka kalau makan tuan-tuan, mati Allah, macam makan apple tuan-tuan. Macam makan apple. Inilah kelebihan masyarakat Arab. Tapi kita tak boleh tuan-tuan.
Kita tak boleh. Sebab tu mereka ni kalau makan bawang putih, makan bawang merah tuan-tuan, selepas mereka makan tu, cuba kita dekati mereka, Masya Allah. Belum mereka mengeluarkan bau yang agak kurang senang. Sebab tu bila kita makan bawang putih, kita makan bawang tuan-tuan, maka kita kena bersihkan tubuh badan kita, mulut kita. Kalau nak solat berjamaah di masjid, di surau, pastikan dalam keadaan yang menyenangkan orang lain. Maksudnya tidak mengeluarkan bau tubuh badan yang tidak menyenangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, wa qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik? Tengok. Tengok peringatan Nabi Musa kepada mereka. Allah Ta'ala dah bagi dah yang baik. Nak lagi ke baik? Kalau nak sangat, baliklah. Pergi ke Mesir. Sedangkan ketika itu mereka dianyaya, diseksa, diazab oleh Fir'aun laknatullah alaih. Inilah peringatan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka. Namun tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini semuanya tak tahan, menolak. Asyik menolak je, komen saja kepada Nabi Musa alaihissalam. Tak boleh, kami nak makan, kami nak makan benda yang sebelum-sebelum ini kami makan. Lalu Nabi Musa kata apa tadi? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ambillah. Kita sekarang ni lebih baik sebelum ini. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kamu ke suatu kota, maksudnya kota itu Mesir. Pastilah kamu memperolehi apa yang kamu minta. Tapi dari sudut keselamatan mereka tidak selamat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, itu iaitu Allah Subhanahu wa taala, ungkapan ini Allah Subhanahu wa taala menegur secara keras kecaman terhadap tindakan mereka meminta-minta. Permintaan mereka itu, tindakan mereka meminta-minta makanan buruk lagi rendah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka itu kehidupan yang indah, enak, tenang. Itulah namanya bangsa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Israel ini, golongan yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ihbitu misra. Baliklah, kembalilah ke Mesir. Inilah menunjukkan bahawa peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa duriban alaihimuz zillatu wal maskanah. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin min Allah. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan. Masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maknanya wa ba'u bighadabin min Allah. Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perangai sifat mereka itu. Jadi moga-moga tuan-tuan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah sampai Allah Ta'ala memurkai kita. Ujian yang Allah Ta'ala uji kita COVID-19 ni, jangan sampai Allah Ta'ala murka kepada kita. Jadi kita sabar. Kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'inu bis-sabri was-salah. Ini yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyakkan bersabar, banyakkan melakukan ibadah. Minta-minta, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tenangkan jiwa kita. Hari ini tuan-tuan, aktiviti kita terbatas. Tak sebagaimana sebelum-sebelum ini. Dulu kalau dulu kita nak keluar rumah bila-bila masa tak ada masalah. Tapi hari ini Masya Allah,
Nak naik kenderaan pun tak boleh lebih daripada 2 orang. Ya. Jadi semua terbatas. Nak pergi makan pun dah tak boleh. Order tuan-tuan. Yang untung siapa? Orang yang kerja sebagai apa ni? Food panda tuan-tuan. Alhamdulillah. Kita tengok Masya Allah. Ada satu hari tu food panda datang rumah saya tuan-tuan. Ya, kita order makanan. Dia kata apa? Alhamdulillah bang, satu hari RM70, RM100. Alhamdulillah tuan-tuan. Siapa nak bagi? Ya. Maknanya rezeki mereka tu Allah Ta'ala kurniakan. Ada yang kata Ustaz bagus juga. COVID-19 ni rezeki kami melimpah ruah. Dulu nak dapat 4,000 payah. Dulu nak dapat 4,000 payah. Tapi Alhamdulillah bila COVID-19 ni kadang-kadang cecah sampai 8,000. Masya Allah. Ni. Maknanya COVID-19 ni ada yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada golongan tertentu, ada juga golongan tertentu yang tersiksa, terazab. Maknanya semua tu ada hikmah di sebalik tersebut. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan kepada kita berkaitan tentang sikap Bani Israel menyebabkan waba'u bi ghadabi min Allah, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka kepada mereka. Seterusnya Allah Ta'ala menyatakan lagi, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq. Ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut? Kerana mereka ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakfuruna bi ayatillah. Perangai sifat Bani Israel. Mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui hari ini, macam-macam tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Macam-macam timbul ajaran-ajaran yang baru, ajaran-ajaran yang boleh menyebabkan kesesatan. Ini dah sampai penghujung-penghujung dunia ni tuan-tuan. Macam-macam timbul ajaran-ajaran baru. Ajaran-ajaran yang sebagaimana saya katakan tadi, yang boleh dihukumkan sebagai golongan sesat. Tengok, na'udzubillah min zalik. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan lagi, wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Mereka membunuh para nabi. Masya-Allah. Inilah sifat di kalangan Bani Israel yang membunuh para nabi. Termasuklah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha nak bunuh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pamerkan, tunjukkan kepada kita berkaitan tentang berkaitan tentang sifat di kalangan mereka ini. Untuk apa? Untuk melakukan pembunuhan terhadap para nabi mereka. Allah Ta'ala nyatakan lagi, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu terjadi kerana mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala paparkan kepada kita beberapa ayat yang kita bacakan tadi, sikap perangai di kalangan Bani Israel. Moga-moga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bukan tergolong di kalangan golongan yang sama sebagaimana perangai sifat Bani Israel. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi apa yang kita kongsikan pada pagi ini, moga-moga ayat yang kita baca daripada ayat 58 sampai 61 suratul Baqarah jangan timbul dalam diri kita sebagaimana sifat, sebagaimana perangai di kalangan Bani Israel yang sentiasa tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Moga-moga kita tergolong di kalangan golongan hamba-Nya yang sentiasa bersyukur, berterima kasih apa yang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan. Jangan ada sifat kesombongan yang ada dalam diri kita. Kita mohon kepada Allah, Allah Ta'ala jauhkan perkara-perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kita harapkan ayat yang 58 hingga 61 ini, Allah Ta'ala peliharalah
diri kita, ahli keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kenalan kita daripada tergolong di kalangan apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat 58 hingga ayat 61 suratul Baqarah. Jadi sekadar itu saja. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana saya katakan tadi, Allah Ta'ala jauhkan diri kita daripada wabak COVID-19 insya-Allah. Allahumma ya amin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الغوغاء وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم ارفع عنا القهط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Tuan Haji. Terima kasih Ustaz Saiman. Sama. Haji Saiman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.